Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam nilam nadi ilmu amalan membaca. Nama saya Muhammad Daris Bindi. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di SK Bukan Papat. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang ahli farmasi. Saya menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah dan pernah mewakili sekolah dalam pertandingan IDAI Cilik Anjuran Permanis dan memperolehi anugerah amatur peringkat negeri Sabah. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang 5 buah buku yang saya telah baca. 4 buah buku akan saya ceritakan dengan ringkas, manakala satu lagi dengan terperinci. Buku yang pertama bertajuk The Young Warrior, buku fiction yang ditulis oleh Dave. Buku ini mengandungi 91 muka surat dan mempunyai ilustrasi yang menarik. Buku ini menceritakan mengenai seorang pejuang muda, yaitu Hang Tuah, bersama rakan-rakannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Hang Tuah bersama rakan-rakannya memulakan pengembaraan ke sebuah pulau yang dinamakan Pulau Lanun. Mereka pergi ke pulau itu karena ingin mencari sebuah harta karun yang disembunyikan di pulau itu oleh lanun-lanun yang sering merompak penduduk kampung. Pelbagai rintangan dan halangan yang mereka tempuhi sepanjang pengembaraan ini tersebut. Namun, dengan sifat dan hati yang begitu cekal, gagah, dan kuat, menjadikan mereka sebagai pengembara yang berani menempuh pelbagai rintangan dan menjadikan mereka sebagai pejuang muda yang gagah berani. Buku yang kedua bertajuk Anak Tukang Kebun yang ditulis oleh Hashim Latif. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015. Ia diterbitkan oleh penerbit Prisma Sendirian Berhad. Buku ini mengisahkan tentang keluarga miskin yang bekerja di rumah orang kaya sebagai pembantu rumah. Keluarga miskin itu merasa heran bagaimana tuan mereka menjadi sekaya itu. 2 orang pemuda yang tidak dikenali datang ke rumah orang kaya itu. Mereka berpakaian kemas dalam suit hitam sambil memakai kacamata hitam. Mereka terus pergi ke satu bilik rahasia yang tidak siapa tahu apa yang ada di dalam bilik itu. Rupanya, bilik itu merupakan tempat memproses dadah untuk diedar dan dijual kepada pelanggan. Rupa-rupanya, orang kaya itu menjadi kaya karena menjual dadah secara dalam talian dan juga secara sembunyi. Akhirnya, orang kaya itu dibergas dan dipenjarakan atas kesalahan yang dilakukannya. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Buku yang ketiga adalah sebuah buku yang diklasifikasikan sebagai cerita legenda yang berjudul Si Tanggang, yang diceritakan semula oleh Salma Haji Ali, penulis sastra kanak-kanak yang tersohor di Malaysia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh Cerdik Publication di Shah Alam, Selangor. Buku ini menceritakan mengenai seorang pemuda yang bernama Tanggang yang hidup bersama ibu bapanya dalam keadaan susah dan miskin di sebuah pulau. Kemasyhuran dan kekayaan nakoda Tanggang telah menyebabkannya lupa diri dan gelap mata. Setelah beberapa hari dalam pelayaran, kapal nakoda Tanggang akhirnya melalui perairan berhampiran kawasan halamannya. Malangnya, nakoda Tanggang tidak mahu mengakui kedua-duanya sebagai ibu bapa, malah menghardik dan mengusir mereka. Akhirnya, ibunya menadap tangan dan berdoa. Dengan serta-merta, nakoda Tanggang bertukar menjadi batu besar selama-lamanya sebagai balasan kepada anak yang derhaka. Buku keempat pula berjudul Dendam Si Naim, yang terdiri daripada 46 muka surat. Ia diterbitkan oleh Pustaka Pupada Jaya Sendirian Berhad. Buku ini menceritakan mengenai seorang budak sekolah yang bernama Naim yang cemburukan sepupunya, yaitu Hakim. Hakim merupakan seorang anak yatim piatu. Kedua orang ibu bapak dan adik-beradiknya telah meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Hakim tinggal bersama neneknya di kampung. Di sekolah, Hakim merupakan murid yang cerdik dan sering mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Manakala Naim, yaitu sepupu Hakim, agak lemah dalam pencapaian akademiknya. Naim bersama rakan-rakannya sering mandi di sungai yang terletak di penghujung perkampungannya itu. Naim lemas di sungai tersebut disebabkan tragedi pusaran air yang kuat. Hakim yang kebetulan melalui kawasan itu segera memberi pertolongan dan akhirnya Naim selamat. Rentetan daripada peristiwa itu, Naim menyadari bahwa sepupunya itu amat menyayanginya dan kembali menjadi seorang budak yang baik. Buku yang kelima adalah sebuah buku yang diklasifikasikan sebagai buku bukan fiction. Buku ini berjudul Electric. Buku ini mengandungi 61 muka surat. Pengarang buku ialah Anna Claiborne.
dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia. Penemuan elektrik yang pertama yaitu pada penghujung abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Orang-orang Yunani kuno dan Prastia tahu tentang elektrik statik, yaitu dengan menggosokkan bahan-bahan tertentu seperti ambar pada kain bulu. Perkataan elektrik itu sendiri dicipta daripada bahasa Latin baru, yaitu electricus. Selepas itu, ahli sains yang lain seperti Benjamin Franklin berbangsa Amerika juga menjalankan uji kaji elektrik. Beliau mendapati bahawa kilat ialah daya elektrik semula jadi setelah menjalankan uji kajiannya pada tahun 1750. Beliau berjaya membuktikan apabila kilat memancar dari awan ke layang-layang dan mengalir ke bawah mengikut tali layang-layang yang basah ke anak kunci yang dipasang pada penghujung tali tersebut. Apabila Franklin menyentuh kunci itu dengan jarinya, dia dapat melihat percikan api. Franklin bernasib baik kerana tidak mengalami kecederaan yang teruk. Pesanan saya, jangan cuba lakukan aksi ini kerana kuasa elektrik pada kilat amat kuat. Ia boleh membunuh orang. Oleh itu, ahli sains mencari jalan untuk membekalkan tenaga elektrik menggunakan tenaga daripada empangan sungai, cahaya matahari, angin dan gelombang serta arus air pasang laut yang dikenali sebagai tenaga yang boleh diperbaharui. Pengajaran daripada cerita ini, yang pertama, kita hendaklah bijak dan berjimat cermat dalam menggunakan elektrik. Yang kedua, tutup sis peralatan elektrik jika tidak digunakan untuk mengelakkan pembaziran tenaga elektrik. Demikianlah 5 buah buku yang telah saya baca. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dan menarik minat rakan-rakan untuk membaca. Sekian, terima kasih.